Baik, Assalamualaikum. Salam sejahtera, salam GBN, salam Malaysia dan salam kuasa ketiga. Ya. Uh, Petang ni kita akan buat satu live khas, ya. Live khas di mana saya akan membincangkan satu tajuk yang saya rasa sudah menjadi perhatian ramai, ya, dan disebut-sebutkan di sana sini oleh beberapa pihak dengan pelbagai tafsiran lah yang saya kira palsu, ya, iaitu kestabilan kerajaan pimpinan Ismail Sabri, ya, kestabilan kerajaan pimpinan Ismail Sabri. Jadi saya sarankan jika ada gangguan, ya, jika ada gangguan siaran, jika anda dapati tiba-tiba siaran terputus, jangan ke mana-mana, ya, sebab siaran saya ni kerap diganggu. So anda kena tahu, jangan ke mana-mana, cuma refresh page, saya akan ulang siaran. Jadi jangan ke mana-mana sebab topik hari ini penting, ya, yang bertajuk kerajaan pimpinan Ismail Sabri dijangka tumbang sebelum November ni. Ya, jadi jangan ke mana-mana. Jika ada gangguan siaran, tunggu refresh page, saya akan ulang siaran. Ya, jadi saya mulanya, saya mulakan beri penghujahan saya, kemudian saya akan buka kepada soalan. Jadi bila saya beri isyarat, anda boleh mula bertanya. Jadi pertama, kita sedia maklum, ya, Ismail Sabri ini adalah Perdana Menteri yang paling lemah dalam sejarah negara. Ya, paling lemah dalam sejarah negara. Okey. Sebabnya Ismail Sabri ini tersepit di antara misi jangka panjang kluster mahkamah dan juga percaturan Pakatan Harapan. Ya, Ismail Sabri ini tersepit antara misi jangka panjang kluster mahkamah dan juga percaturan Pakatan Harapan. Dan misi Pakatan Harapan dengan kluster mahkamah ni saling berkait, dan anda sabar dan setia bersama saya akan jelaskan mengapa dia berkait. Ya, so itulah Ismail Sabri ni tersepit. Jadi misi kluster mahkamah adalah untuk menguasai sama ada menguasai tampuk kepimpinan negara sebelum PRU15 ataupun mencetuskan pembubaran parlimen secepat mungkin, ya, seboleh-bolehnya hujung Oktober ni atau sebelum tu. Okey. Dan dalam misi kluster mahkamah ni anda perlu faham ada dua, sama ada dia nak kuasai, ya, tampuk kepimpinan negara ataupun cetus pilihan raya, cetus pembubaran parlimen sebelum hujung bulan depan. Okey, dalam dia nak kuasai tampuk kepimpinan negara ni, seelok-eloknya mereka kalau boleh nak zahid, ya, jadi calon Perdana Menteri. Ya, dengan alasan semua dah gagal, kita dah cuba ni semua dah gagal, jadi bagi je kat Zahid. Okey. Tetapi kalau tak boleh, tak berjaya, tak ada jalan lain, mereka akan menghala kepada pencalonan Anwar Ibrahim sebagai calon Perdana Menteri. Ya, ini sebelum PRU15, mereka akan cubalah. Tapi kalau boleh, kalau ada jalan, mereka akan usahakan pembubaran parlimen sebelum hujung bulan depan. Okey, itu adalah misi kluster mahkamah. Misi PH pula ataupun Pakatan Harapan ini satu je. Dia nak ambil kesempatan, ya, untuk naikkan Anwar sebagai Perdana Menteri. Dia macam-macam, pelbagai cara helah digunakan oleh PH. Sebelum ni pun pernah ada perbincangan dengan kluster mahkamah berhubung jajaran politik baru nak kerjasama atau nak tubuhkan satu jajaran politik baru melibatkan BN dan PH. Ya, jadi bohonglah bila DAP kata dia tak nak kerjasama dengan kluster mahkamah, padahal hakikatnya memang ada perbincangan kehala itu. Jadi dia nak ambil kesempatan atas keterdesakan kluster mahkamah agar Anwar boleh jadi PM. Jadi dua perkara ni sedang berlaku. PH ada misi dia, kluster mahkamah ada misi dia. Ismail Sabri sekarang tersepit. Okey. Jadi mengapa Ismail Sabri tersepit? Sebab mudah. Dia sekarang ni, kalau kluster mahkamah tarik diri, kerajaan dia akan tumbang. Okey.
Jadi dia perlu sokongan Pakatan Harapan. Jadi dia tersepit. Sekarang saya nak jadi boneka siapa? Saya nak jadi boneka Perikatan Nasional ke? Saya nak jadi boneka kluster mahkamah. Kalau saya jadi boneka Perikatan Nasional, saya akan terpaksa dengar cakap PH. Sebab kalau saya tak ikut cakap PH atau tak tunaikan janji saya dalam memorandum MOU tu, PH tak akan sokong saya. Jadi jika kluster mahkamah keluar, saya akan tumbang. So inilah dia tersepit lah. Okay. Jadi Ismail Sabri sekarang ada 3 pilihan. Pilihan pertama, dia sama ada berpihak kepada kluster mahkamah, atau kedua, dia berpihak kepada Perikatan Nasional, atau ketiga, ada option ketiga, tapi saya tak akan bincangkannya buat masa ni. Okay. Baik, jika Ismail Sabri berpihak kepada kluster mahkamah, maka kerajaan dia akan digelar kerajaan boneka kluster mahkamah. Jadi kluster mahkamah dia ni secara senyap dia akan muktamadkan agihan kerusi. Okey. Kemudian Ismail Sabri akan terpaksa menasihati Yang di-Pertuan Agong untuk bubar parlimen selepas imuniti kelompok dicapai. Sebab memang ya COVID di dunia ni, memang COVID ni akan menjadi sebahagian daripada kehidupan harian. Ya, khususnya selepas ditukar menjadi endemik. Virus ni memang tidak boleh dihapuskan, itu adalah fakta sains. Ya. Jadi apabila imuniti kelompok dicapai, apabila hospital dah tak sesak lagi, apabila kehidupan harian ya dah macam biasa dan angka kematian pun menurun, jadi tidak ada sebab sebenarnya tidak diadakan pilihan raya. Jadi Ismail Sabri akan terpaksa menasihati Yang di-Pertuan Agong untuk membubarkan parlimen. Tetapi perkara ni kluster mahkamah nak buat senyap-senyap. Dia tak nak Anwar tahu. Babak ni dia tak nak Anwar tahu. Sebab apa? Dia tahu mungkin Agong tidak akan bersetuju untuk bubar parlimen. Jadi jika Agong tidak bersetuju untuk bubar parlimen, kluster mahkamah ni dia akan buat rancangan lain yang saya akan bincang selepas ni. Jadi dia nak buat senyap-senyap. Okay? Jadi jika Agong tak setuju bubar parlimen, barulah kluster mahkamah ni akan secara terbuka zahir sokongan terhadap Anwar. Dan sebagai calon Perdana Menteri. Alasan dia sebab kita perlu kerajaan lebih stabil. Dah cuba ni tak boleh, dah cuba tu tak boleh. Bila Ismail Sabri naik, PH nak ambil kesempatan. Maka lebih baik kerjasama dengan PH lah. Ya, asalkan kerajaan stabil sebelum pilihan raya. Jadi itu akan jadi alasan. Itu akan jadi alasan. Sekejap ya. Okey, tak apa lah. Biar je lah sekarang tu. Jadi kluster mahkamah kemudian akan minta Ismail Sabri letak jawatan. Okey. Alasan dia, Ismail Sabri bila nak letak jawatan, alasan dia perlulah penuhi ketetapan kepimpinan parti. Setujulah, kita pun perlu kerajaan lebih stabil. Kalau saya jadi Perdana Menteri tetapi saya terpaksa turuti Pakatan Harapan, kemudian macam-macam, lebih baik bentuk kerajaan biar Anwar jadi Perdana Menteri, dia lebih stabil. Jadi macam-macam alasan akan digunakan lah. Kemudian akuan-akuan bersumpah akan dikumpul dan diserah kepada Yang di-Pertuan Agong. Dan percayalah, dalam ketika tu Pakatan Harapan dan kluster mahkamah akan setuju kerjasama. Mereka memang pernah berbincang pun dekat Perak dulu. Okay? Dan Najib Zahid yakin bahawa kluster Menteri UMNO, ya, menteri-menteri UMNO ni akan sokong Anwar jika dijanjikan jawatan. Ya, jika dijanjikan jawatan. Sebab menteri-menteri pun bukan bodoh. Dia tahu jika Najib Zahid ni semua dia tarik sokongan terhadap Sabri, sebenarnya mereka akan menjurus kepada Anwar. Dan kemudian Pakatan Harapan tidak akan bantu Ismail Sabri, jadi kerajaan akan tumbang. Lepas tu dia pun nak calonkan Muhyiddin ke siapa ke, tak dapat cukup sokongan. Lebih baik mereka sokong Anwar sekali. Sekurang-kurangnya mereka boleh kekal menteri sehingga PRU15. Jadi Najib Zahid yakin akan dapat sokongan kluster menteri, suka tak suka. So itulah sebenarnya ya yang bakal berlaku jika Ismail Sabri berpihak kepada kluster mahkamah. Okey. Jadi itu satulah. Manakala itu jika Ismail Sabri berpihak kepada Perikatan Nasional, automatik kerajaan dia akan bergelar kerajaan boneka Pakatan Harapan atau kerajaan boneka DAP. Sebabnya dia terpaksa berpaut kepada sokongan Pakatan Harapan.
Sebab apa? Jika kluster mahkamah ni tarik sokongan, dia harapkan Pakatan Harapan akan sokong dia. Ya. Tetapi sebenarnya seperti mana yang saya telah jelaskan tadi, jika kluster mahkamah ni tarik sokongan, okey, mereka semestinya akan setuju untuk calonkan Anwar sebagai Perdana Menteri. Dan bila dia orang buat begitu, Pakatan Harapan memang akan abaikan terus MOU tu. Jadi mereka akan setuju. Dan bila Pakatan Harapan dengan kluster mahkamah dah sepakat, kerajaan Ismail Sabri akan tumbang. Kemudian jika kluster menteri ni nak calonkan orang lain, tak boleh, tak cukup. Jadi akhirnya mereka akan melutut juga balik kepada kluster mahkamah, walaupun tak suka kluster mahkamah. Jadi memang nampak gayanya MOU ni sebenarnya tak ada makna. Okey, itu satu. Lagipun dan Ismail Sabri ni terpaksa jadi boneka kluster mahkamah. Lagipun andai DAP dah sedar dalam menandatangani MOU tu, rancangan asal mereka dah backfire, dah kena balik kat mereka. Sebab apa? Akar umbi DAP menyerang gila parti itu sebab sanggup bersekongkol dengan satu kumpulan atau kerajaan yang menjunjung ataupun membenarkan ekstremis PAS, sifat-sifat ekstremis PAS ataupun kenyataan-kenyataan ekstrem PAS ataupun dalil-dalil PAS. PAS, akar umbi PAS pun bengang dengan Ismail Sabri, dengan PAS, sebab tidak bersuara, tidak menentang MOU tu. Akar umbi UMNO pun bengang. Jadi semua pihak bengang, tetapi DAP Pakatan Harapan sengaja masuk MOU tu sebab ada sebab dia. Sebab dia, pada ketika Muhyiddin dulu, saya dah jelaskan dalam live saya sebelum ni, pada ketika Muhyiddin dulu beri tawaran kepada Pakatan Harapan, DAP tak terima, Pakatan Harapan tak terima MOU tu kerana dia sangka jika mereka menumbangkan kerajaan pimpinan Muhyiddin, maka bila sampai masa nak buat pencalonan, kluster mahkamah akan mencalonkan Anwar. Cuba fikir betul-betul. Jika kluster mahkamah mencalonkan Anwar dulu masa Muhyiddin tumbang, apa yang akan terjadi adalah kluster mahkamah ada 14 MP. Kalau mereka calonkan Anwar, mula-mula akan kurang lah, sebab dalam 14 tu bukan semuanya sokong Anwar. Mungkin ada 7-8. Tetapi kluster menteri akhirnya akan sokong juga Anwar, sebab mereka tahu kalau tak sokong Anwar, mereka sokong siapa sahaja tak akan dapat bilangan yang mencukupi. Jadi akhirnya Anwar akan jadi Perdana Menteri. So kluster mahkamah yakin, PH yakin bahawa kluster mahkamah Najib Zahid ni akan sokong Anwar. Jadi mereka setujulah nak tumbangkan Muhyiddin. Tapi lepas tumbangkan Muhyiddin, tiba-tiba kluster mahkamah buat U-turn. Sebenarnya yang buat U-turn tu adalah Najib, sebab Najib nak cuba kalau boleh elak Anwar, sebab tak percaya sangat dengan Anwar. Tony Pua dah bau benda ni. Okay, sebab itu Tony Pua cuba yakinkan DAP jangan terima tawaran Muhyiddin. Tapi DAP dengan Pakatan Harapan ni yakin kluster mahkamah akan kekal bersama Anwar. Tapi last minute Najib buat U-turn, dan lepas Muhyiddin tumbang, kluster mahkamah dia menyokong Ismail Sabri. Jadi DAP marah, Pakatan Harapan marah. Jadi sebab itu dia masuk MOU, walaupun dia tahu akar umbi dia marah. Cuma dia tak jangka lah akar umbi dia betul-betul marah. Dia peringat marah sikit, dah sekarang dah teruk. Okey, dah teruk. Tapi sebab DAP masuk MOU tu, sebab DAP Pakatan Harapan ni dia nak bagi tekanan kat kluster mahkamah. Ya. Dalam MOU tu, satu perkara saja yang sebenarnya ditekankan oleh DAP dengan PH ni ialah dia nak pilihan raya jangan sebelum April 2022. Sebenarnya dia nak pastikan pilihan raya diadakan selepas kes-kes Najib dan Zahid diputuskan. Najib dan Zahid pula dia pun nak kes-kes mereka, dia pun nak pilihan raya sebelum kes-kes mereka diputuskan, kerana berkemungkinan tinggi kalah kes.
Jadi DAP nak tekan kluster mahkamah supaya akhirnya kluster mahkamah akan setuju calon Kak Anwar. Jika kluster mahkamah setuju calon Kak Anwar, berlakulah lagi usaha menumbangkan kerajaan dan tubuh kerajaan baru. Okey? So sebab itulah DAP menandatangani MOU. Tetapi dia tak sangka dia akan dikecam hebat oleh penyokong dia. Sama juga dengan UMNO, PAS, semua ni tak sangka kecaman yang akan diterima. Dan sekarang dah terlambat. Sekarang lepas ni apa pun PH buat, apa pun BN buat, apa pun PN buat kat PRU 15, dia akan kena teruk. Okey. Tapi apa pun, itulah cerita dia. So Ismail Sabri ni kedudukan dia tak stabil dan dia dijangka tidak akan bertahan sehingga November ni. Tapi kluster mahkamah ni, dia secara senyap ni dia sedang usahakan untuk yakinkan Ismail Sabri agar parlimen dibubarkan sebelum November ni. Okey, sebelum November, maknanya penghujung Oktober. Supaya, sebab mereka kalau boleh nak masuk pilihan raya, tak payah nak cerita pasal Anwar. Cuma masuk pilihan raya dulu, tengok berapa kerusi BN dapat, berapa kerusi PH dapat, lepas pilihan raya baru bincang. Itu yang mereka nak. Jadi perancangan ni dibuat secara senyap. Andai kata yang di-Pertuan Agong tidak setuju parlimen dibubarkan, barulah akan masuk jalan nak tarik sokongan dari kerajaan untuk benarkan Anwar dicalonkan sebagai Perdana Menteri. Okey, so itu cerita dia. Dan ada option ketiga. Tapi option ketiga yang ada pada Ismail Sabri ni, saya tak akan cerita buat masa ni, saya akan cerita di masa lain. Jadi tujuan saya buat live ni, sebab benda ni sebenarnya saya dah cerita lama dulu. Saya dah beritahu kluster mahkamah lepas Sheraton lagi, saya dah cerita ada, dia akan lancarkan langkah 3 fasa untuk sama ada menguasai tampuk kepimpinan negara atau mencetuskan pilihan raya. Langkah pertama, dia akan bersubahat dengan Anwar untuk tumbangkan PH, dan dengan Anwar sekali lah untuk tumbangkan PH. Dan perbincangan Zahid dengan Anwar ni telah berlaku selepas PRU 14 lagi, bulan September tahun 2018, mesyuarat rahsia di Jakarta. Zahid di situ pun dah bincang kerjasama dengan Anwar untuk tumbangkan kerajaan PH. Anwar ada tangan dalam benda ni. Kemudian tumbangkan PH tu fasa pertama. Kemudian fasa kedua, cari alasan untuk tumbangkan PN, Perikatan Nasional. Kemudian fasa ketiga, cari alasan untuk tumbangkan kerajaan ni supaya sama ada dia kuasai kerajaan. Ya, kuasai kerajaan tak semestinya Zahid jadi PM. Kalau boleh Zahid jadi PM, tapi kalau tak boleh bagi Anwar jadi PM, asalkan geng depa kuasai kerajaan atau cetuskan pilihan raya. Dan kluster mahkamah sekarang depa lebih memberi penekanan terhadap nak cetus pilihan raya. Jadi kerja dilakukan secara senyap. Kalau Ismail Sabri nasihatkan Perdana Agong untuk bubar parlimen pun secara senyap. Kalau tak berjaya, baru mereka akan pergi ke hala nak mencalonkan Anwar. Jadi langkah 3 fasa ni dah lama saya cerita dan anda boleh lihat ia menjurus ke arah sana. Kamu lihatlah laskar-laskar cyber pro Najib, ya, pro UMNO ni, khususnya laskar-laskar cyber pro Najib dan yang diupah oleh orang Najib sendiri, Najib sendiri, ya. Apa retorik yang dimainkan? Tiba-tiba sekarang dah macam tak puas hati dengan kerajaan pimpinan Ismail Sabri. Tapi sebenarnya siapa yang bersubahat nak lantik Muhyiddin sebagai pengerusi MPN? Najib sendiri bagi green light, Zahid sendiri bagi green light. Hari itu siap dengan Zahid buat kenyataan, mereka lepaskan Ismail Sabri. Jadi sengaja mereka buat begitu supaya lepas satu ketika mereka ada alasan untuk menunjukkan benda-benda yang terjadi ni tak betul. Sebab kerajaan ni tidak berfungsi seperti baik, bagus, banyak kesilapan dan sebagainya. Jadi ada alasan yang akan digunakan seterusnya untuk membawa kepada perubahan dalam kepimpinan negara, supaya kepimpinan baru ni akan merupakan sama ada kluster mahkamah sendiri atau proksi mereka, iaitu Anwar. Jadi itu yang dia nak, ya? Jadi dah lihat laskar-laskar dia sekarang ni sedang bincang, mereka buat live. Kalau semua dah gagal, lebih baik Anwar. Dah sebut dah 2-3 laskar blogger ni dah sebut dah. Benda ni aku dah sebut bila? Lama. So benda ni dah rancang lama,
memang lama daripada menjatuhkan PH kepada menjatuhkan PN kepada nak kembali menguasai kerajaan, sama ada sebelum atau selepas pilihan raya. So inilah apa yang telah berlaku. Jadi jika anda ada soalan, saya akan luangkan masa 5 minit untuk menjawab soalan. Anda boleh bertanya dari sekarang. Okey. Dan sila share ramai-ramai video ni supaya mesej ni sampai kepada pihak yang berkaitan. Jadi sebelum, kalau ada soalan boleh bertanya. Okey. Satu yang saya pernah ditanya secara peribadi adalah, dahulunya saya pernah mengatakan bahawa Anwar, kluster mahkamah ni nak sekejap dia nak pergi ke Anwar, sekejap dia tak mau pergi ke Anwar. Memang dalam politik ni dia dinamik, ya. Dalam mencapai hasrat kluster mahkamah ni, dia perlu ikut perkembangan semasa. Jadi di sini sana ada ubah sedikit, tetapi secara amnya dia memang 3 fasa menjurus kepada apa yang sedang berlaku. Okey. Jadi kita lihat contohnya. Boleh tanya sekarang kalau ada soalan. Kalau tak ada, saya akan ni. Okey, Muhammad Syamri Matnur. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Adakah UMNO akan berpecah apabila Anwar akan menjadi PM? UMNO dah berpecah. Kita jangan cerita adakah UMNO dah akan berpecah. UMNO dah berpecah teruk. UMNO atau BN, PN, maknanya Barisan Nasional, Perikatan Nasional dan juga PH sekarang ni, mereka akan dibelasah teruk pada PRU 15. Akan berlaku gelombang kuasa ketiga, yakni satu gelombang yang memihak kepada parti-parti atau calon-calon yang bukannya dari kalangan mereka yang pernah terlibat dalam kerajaan, sama ada BN, PN atau PH. Akan blok ketiga, termasuk calon-calon bebas dan parti-parti yang bukan, tak pernah memerintah, contohnya Pejuang ke, Muda ke, parti apa tu, parti yang Ibrahim Ali tu, ya, ataupun veteran tentera, semua ni, ya, rakyat akan menjurus ke arah sana. Okey, sekarang ni Muhyiddin letak syarat ke tak letak syarat ke, dia nak tarik sokongan ke dia tak tarik sokongan ke, tak ada makna. Game sekarang ni dikawal oleh kluster mahkamah dengan PH. Itu je, ya. Tun Perak, adakah peletakan jawatan kuli sebagai penerusi penasihat UMNO sebagai syarat awal? Kejatuhan kerajaan sedia ada. Kuli ni dia adalah seorang pemimpin yang berprinsip. Jadi apabila kuli meletakkan jawatan sebagai penasihat UMNO, dia sebenarnya frust juga dengan kepimpinan UMNO, ya. Jadi bila dia nampak semua benda mengarut ni yang sedang berlaku, maka dia terpaksa menarik diri, sebab tidak ada gunanya dia menjadi penasihat kepada satu puak yang hanya mempunyai kepentingan atau agenda peribadi untuk kelangsungan, bukan hanya kelangsungan politik mereka, tapi untuk menyelamatkan tengkuk mereka. Jadi dia adalah seorang berprinsip. Apa yang saya harapkan dan doa ialah kuli sebenarnya buat satu stand kenyataan yang lebih keras, iaitu keluar terus dari UMNO, ya. Sebab UMNO ni dah jadi satu barah yang tidak boleh diubati, ya. Jadi ada apa-apa soalan? Kalau tak ada soalan, kita akhiri live ni. Kalau ada boleh tanya. Saya ambil 1-2 soalan. Jadi itulah pencerahan saya berhubung dengan perkara yang sedang berlaku. Dan saya lihat sekarang anda bandingkan lah apa yang saya dah bongkarkan selama ni dan perkara yang berlaku dan ketepatan dalam pendedahan saya, dan anda lihat apa yang saya beritahu berhubung laskar-laskar cyberblogger dan apa. Saya dah beritahu mereka akan tukar nada, dan pada saat terakhir mereka akan tiba-tiba sokong Anwar. Dan anda boleh lihat sekarang mereka ni dari awal lagi adalah ejen-ejen Anwar, setuju dengan Anwar, nak Anwar dari dulu lagi selepas PRU 14. Dan siapa, ramai di antara mereka ni blogger siapa? Najib dan Rosmah, ya?
kita mandemani, PAS akan ambil alih tampuk kepimpinan. PAS ni tunggu je PRU 15. Lepas tu PAS akan menjadi satu cerita sesuai dalam hari ini dalam sejarah, ya. Mereka ni tak ada masa depan, mereka akan kena belasah teruk. Saya tak kata pupus terus, mungkin pot-pot kuat mereka di Kelantan ni mereka akan kekal sikit lah, tapi mereka nak jelaskan segala kepincangan dalam pentadbiran mereka dari sudut Islam ni macam mana kat akaun umbi mereka. Yang pasal judi apa tu, cabutan bertuah, dah naik frekuensi 22 kali. Kemudian PAS kata bukan orang PAS yang buat keputusan tu. Mereka menipu, tetapi orang Islam bukan bodoh. PAS ni terlibat dalam kerajaan, segala keputusan kerajaan adalah keputusan kolektif, ya. Jadi jangan nak tuding jari sana sini. Ini PAS ni sebenarnya dah tunjukkan kepada umat Islam, dan ini adalah ketentuan Allah, dia dah tunjukkan kepada umat Islam siapa sebenarnya PAS, iaitu satu parti terpesong, tersasar dari sudut ajaran, ya. Dah orang dah nampak, dah orang dah meluat, satu Malaysia tahu bila tanda tangan MOU tu, Ismail Sabri terpaksa tunduk pada DAP dan Pakatan Harapan. PAS sekarang nampak tak senyap, dia hipokrit. Tak ada makna. Belanjawan ni sebelum bentang kat Parlimen perlu diluluskan oleh DAP, perlu dapat persetujuan oleh DAP. Tak ada maksud. Jadi lebih baik jangan jadi kerajaan, sebab tak boleh buat belanjaan ikut gaya sendiri sampai semua kena dapat kelulusan dulu baru bentangkan. Lebih baik bagi DAP jadi kerajaan. Jadi hipokrisi PAS ni dah menunjukkan kepada umat Islam di Malaysia bahawa dia juga terbawa-bawa dengan nafsu kuasa dan kedudukan. Itu sahaja. Sebab dia nak kembangkan sayap dia PRU ni. Tu je. Okey. Di Terengganu PAS kalah PRU 15. Saya fikir begitu. Kalau kluster mahkamah sokong DS Anwar jadi PM pun, nanti DAP akan keluar dari PH kan? Tidak. Okey, saya rasa saya habiskanlah live ni. Nanti dia jadi terlalu panjang. So sehingga kita berjumpa di lain masa, jangan lupa share dan like ramai-ramai sehingga ni ada perkembangan terkini yang memerlukan saya membuat live ni. So Assalamualaikum, salam sejahtera, salam GBN, salam Malaysia dan salam kuasa ketiga.